Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan juga selamat datang hari untuk anda semua rakan-rakan di Kementerian Pertahanan. Seperti biasa, saya mengharapkan hari ini anda baik-baik, sihat dengan tugasan anda, dengan pekerjaan anda, dan juga bagi rakan-rakan kita yang beragama Islam yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini pun diharapkan baik-baik belaka. Okey. Syukur Alhamdulillah bersama lagi kita untuk hari ini di hari Rabu 12 April 2023 bersamaan dengan 21 Ramadan 1444 Hijrah. Okey. Seperti biasa bersama saya Nazrul sehingga jam 2 petang nanti, dan untuk hari ini saya masih ada lagi bersama dengan tetamu jemputan kita di Radio Mindef untuk hari ini. Tetapi untuk hari ini bukan kita nak menceritakan mengenai tentang tazkirah Ramadan, tetapi hari ini kita akan berceritakan mengenai sempena hari ulang tahun Kor Agama Angkatan Tentera ataupun KAGAT yang ke-38. Okey, bersama saya di Radio Mindef untuk hari ini, iaitu yang berbahagia Brigadier Jeneral Haji Muhammad Hamzah bin Adam, Timbalan Ketua Pengarah Dasar dan Pengurusan KAGAT, yang akan menceritakan mengenai tentang HUT ataupun hari ulang tahun KAGAT yang ke-38 untuk hari ini. Okey, Tuan. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diharapkan Tuan sihat hari ini ya. Okey, Tuan. Hari ini kita bercerita mengenai tentang hari ulang tahun Kor Agama Angkatan Tentera yang ke-38. Okey. Biasanya setiap kor tu ataupun regimen dia mempunyai sejarah ataupun latar belakang tersendiri, kan? Jadi mungkin boleh Tuan ceritakan sedikit sebanyak mengenai sejarah, mengenai latar belakang Kor Agama Angkatan Tentera ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Saudara Nazrul. Sebelum itu, saya mengambil kesempatan ini untuk kita mengucapkan selamat berpuasa kepada semua warga Mindef, khususnya yang beragama Islam, kerana kita telah pun berada pada 21 Ramadan, dan 21 Ramadan merupakan satu tahap yang mencabar bagi kita, kerana sesungguhnya hadis Rasulullah SAW menyatakan bahawa disifatkan Ramadan ini tiga bahagian bulan Ramadan ini. Awalahu rahmah, peringkat 10 malam yang pertama itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awsatuhu maghfirah, pada 10 malam yang kedua itu disediakan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhiruhu aitqum minan nar, dan 10 malam yang terakhir itu telah merupakan diselamatkan kita daripada api neraka. Dan 10 malam yang akhir itu juga banyak hadis menceritakan tentang kelebihan, fadilat yang mana perlu kita cari melalui kita berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kerana malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang kita sedia maklum akan kelebihan, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebut khairum min alfi syahr. Jadi semoga kita dapat menjalani ibadah puasa pada tahun ini dengan sempurna, dan kita beroleh maghfirah dan kebaikan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi berbalik kepada soalan Saudara Nazrul tadi berhubung dengan hari KAGAT yang ke-38. Untuk makluman Saudara Nazrul bahawa perkhidmatan agama dalam ATM ataupun Tentera Darat ini telah pun awalnya pada tahun 1933 lagi. Yang mana pada tahun tersebut adanya penubuhan Askar Melayu, yang mana perkhidmatan tersebut lebih berfokus dilakukan oleh ustaz-ustaz awam, yang mana lebih menekankan kepada pendidikan ataupun amalan agama diberikan kepada pihak tentera. Oleh kerana transformasi dan perkembangan yang ada dalam perkhidmatan ketenteraan, maka pada tahun 1979 ianya dipersetujui dalam Majlis Angkatan Tentera Malaysia dalam mesyuarat ke-197 pada 24 Januari 1980, yang mana meluluskan tentang penubuhan KAGAT itu.
dan bersesuaian dengan penerapan nilai-nilai Islam yang digagaskan oleh Perdana Menteri pada masa itu, iaitu Tun Mahathir Mohamad. Jadi dengan gagasan tersebut, maka dengan mesyuarat tersebut, maka diisytiharkanlah bahawa selepas perbincangan, maka dengan rasminya KAGAT ditubuhkan pada 16 April 1985, yang mana merupakan kor yang ke-16 daripada Tentera Darat Malaysia. Jadi itu di antara susu galuh yang asal ataupun yang permulaan perkhidmatan agama yang dengannya tertubuhnya kor agama Angkatan Tentera. Begitu. Dan perkhidmatan KAGAT ini merupakan perkhidmatan ketiga perkhidmatan, iaitu darat, laut, udara, dan sehingga kini setelah menjangkau 38 tahun, kita mempunyai keanggotaan seramai 1,147 pegawai dan anggota. Gitu. Jadi itulah dia punya sedikit berkenaan tentang sejarah dan juga latar belakang kor agama Angkatan Tentera, ya tuan, ya. Ya. Jadi itulah di mana penubuhan kor KAGAT itu sendiri bermulanya daripada ustaz-ustaz awam. Ya. Perkhidmatan agama itu. Perkhidmatan agama itu daripada ustaz-ustaz awam lah. Yang masa tu berkhidmat untuk Askar Melayu. Askar Melayu mereka pada tahun 1933 sampailah dilakukan transformasi sehingga tahun 1985 ditubuhkan KAGAT. Berdasarkan pada masa itu perkhidmatan ataupun penjabat awam, jabatan-jabatan telah melaksanakan ataupun menerapkan satu gagasan ataupun satu kehendak daripada kementerian ataupun daripada Perdana Menteri Tun Mahathir masa itu untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam perkhidmatan awam. Jadi itulah terus terjadinya KAGAT di mana yang ada sekarang ni. Usianya pun kejap je dah 38 tahun itu. Ya. Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi lepas ni selepas azan Zuhur nanti, okey. Jadi teruskan bersama kami hanya di Radio Mindef, saluran anda. Okey, Radio Mindef, saluran anda. Terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi mendengarkan Radio Mindef. Untuk hari ini, hari Rabu 12 April 2023 bersamaan dengan 21 Ramadan 1444 Hijrah. Okay, di sini saya ingin menghebahkan mengenai perbadanan sampai tersasul saya nak sebut Perbadanan Perwira Niaga Malaysia ataupun Pernama menjalankan jualan promosi Aidilfitri Pernama Foyer sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri yang kini berada di lobi Wisma Pertahanan. Okey, dan jualan ini berlangsung dari 10 April 2023 hingga 14 April 2023. Jadi kepada rakan-rakan kita di Kementerian Pertahanan, sama-samalah kita mengunjungi jualan Pernama Foyer sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri yang berlangsung di lobi Wisma Pertahanan sekarang ini. Okey, masih lagi bersama saya Nazrul dan juga tetamu jemputan kita di Konti Radio hari ini, iaitu Brigadier Jeneral Haji Muhammad Hamzah bin Adam, Timbalan Ketua Pengarah Dasar dan Pengurusan KAGAT, yang akan menceritakan mengenai Hari Ulang Tahun Kor Agama Angkatan Tentera KAGAT ataupun KAGAT yang ke-38 tahun. Okey tuan. Kalau tadi tuan dah cerita mengenai sejarah, latar belakang tentang Kor Agama Angkatan Tentera ni. Okey, mungkin kali ini tuan boleh menceritakan mengenai peranan KAGAT itu sendiri yang berada dalam ATM ataupun Angkatan Tentera ni keseluruhannya tu. Okey, Saudara Nazrul lah. Jadi bila kita bercakap tentang hari sambutan mana-mana kor ni akan adakan acara sambutan untuk menghiasi sambutan hari kor masing-masing. Jadi untuk makluman Nazrul, kita akan sambut jadi kor KAGAT yang ke-38 pada 16 April. Jadi berbetulan dengan hampir-hampir nak rayanya. Jadi langkah kita pertama ialah 14 bulan kita akan adakan bacaan khutbah khas sempena hari ulang tahun KAGAT, hari KAGAT
38 di seluruh masjid di bawah ATM lah. Jadi tajuk khutbah pada itu akan disediakan oleh Jabatan Kagat. Itu adalah sambutan kita yang pertama lah bagi memenuhi acara sambutan Hari Kagat yang ke-38. Kemudian pembarisan Hari Kagat ke-38 kita akan buat pada 12 Mei 2023 bertempat di Institut Latihan Kefahaman Islam, Latihan dan Kefahaman Islam di Ilmi di Port Dickson. Di Port Dickson. Kita anjakkan pembarisan kerana untuk makluman Saudara Nazrul lah, kita dah 2 tahun sambut hari ulang tahun Kagat. Bermula tahun 21, 22 kita laksanakan pada bulan puasa. Jadi pada tahun ini kita anjak, dan pada tahun ini hampir dengan raya lah. Jadi kita anjakkan kita buat pada 12 Mei yang mana lepas balik raya insya-Allah. Jadi kita harapkan ianya meriah insya-Allah. Kemudian berbalik kepada peranan ataupun tugas tanggungjawab Kagat dalam ATM, di mana yang dinyatakan oleh Saudara Nazrul. Untuk makluman, visi Kagat ini adalah menjadi penjana kecemerlangan pembangunan kerohanian moden insan ATM yang unggul. Jadi daripada visi itulah yang kita bergerak untuk melakukan gerak kerja yang tersusun demi untuk mencapai visi tersebut. Di antaranya ialah menjadi pembangkit kerohanian ATM dan bersikap proaktif, positif dan komited dalam mencapai misi dan visi perjuangan ATM. Maknanya kita dalam Kagat ini berusaha atau bertindak untuk meningkatkan kerohanian warga ATM. Kerana dengan pemantapan kerohanian ataupun kefahaman yang betul, khususnya mereka yang beragama Islam dan pegang dengan fahaman As-Sunnah wal Jamaah, mereka meletakkan bahawa perjuangan dalam tentera ini merupakan perjuangan yang dituntut dan bukan sekadar kita bekerja sebagai kerja biasa, namun ia adalah merupakan satu ibadah yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bagi warga ATM atau tentera khususnya, banyak ayat Al-Quran menceritakan tentang kelebihan mereka, menceritakan keunggulan mereka, menceritakan bagaimana mereka istimewa pada pandangan agama. Jadi kita nak beri kefahaman, meningkatkan kefahaman, meningkatkan dia punya tahap kerohanian mereka dalam ATM, agar kerja yang dilaksanakan itu adalah merupakan kerja bukan sekadar kita nak mendapat gaji, tapi kita nak mencari akan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam doa yang kita ucapkan dalam bulan Ramadan ini khususnya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Yang bermakna, ya Allah, kami nak supaya engkau kurniakan kami dengan redha-Mu dan syurga, dan dikurniakan kami dengan syurga. Jadi kita berusaha sedaya upaya untuk menyusun strategi, melaksanakan latihan, memberi penerangan dan latihan ibadah bagi meningkatkan tahap kerohanian seluruh warga ATM khususnya. Kemudian yang kedua, kita akan meningkatkan keilmuan lah dalam nak melakukan ibadah itu, perlukan ilmu kan. Jadi kita untuk makluman Saudara Nazrul lah, tahun ini alhamdulillah kita sebenarnya kita dapat laksanakan ibadah puasa dengan sempurna, kerana pada sebelum ini kita berpuasa ataupun solat tarawih di rumah masing-masing. Jadi dalam suasana pandemik. Jadi apa yang akan berlaku pada mereka awalnya, kita mendapat banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana menjadi imam tarawih kat rumah, bagaimana untuk melaksanakan solat raya di rumah. Jadi pandemik ini merupakan satu perkara yang perlu kita berikan fahaman. Jadi Kagat berperanan untuk memberikan fahaman supaya solat tarawih ini senang, bukannya payah sebenarnya. Jadi kita bertanggungjawab beritahu, dan alhamdulillah semua mereka yang laksanakan pada tahun lepas, tahun 2021 kan kita di 2020 jadi kita itu peranan kita untuk memberikan penerangan dan kefahaman yang betul lah untuk mereka menjadi memimpin ibadah di rumah mereka lah.
Jadi itu di antara itu juga kita akan mengembangkan pelajaran ilmu Islam kepada seluruh warga ATM, kerana kita nak supaya tentera ini bukan sekadar berkemahiran dalam bidang masing-masing, namun demikian boleh meningkatkan saksiah diri mereka melalui ilmu-ilmu Islam. Contohnya kita kata dalam ibadat mereka ini betul ibadat mereka, kemudian dalam fahaman mereka betul ikut Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian dalam mereka ini diberikan perkhidmatan keagamaan, contoh katanya untuk menaikkan dia punya zakat kita sediakan, untuk melakukan solat tarawih kita sediakan dia punya kemudahan pernah tersebut, dan program-program yang kita laksanakan demi untuk matlamat dia untuk memenuhi misi kita yang utama tadilah, iaitu sebagai penjana kecemerlangan kerohanian warga atau wadah insan ATM, insya-Allah. Jadi itulah dia punya peranan yang terkandung di dalam kagat untuk ATM, tuan. Ya. Insya-Allah. Okey tuan, kita akan sambung lagi apa ni. Kita dengarkan dulu lagu raya. Maklum sajalah dekat-dekat nak raya ni kan. Pulang di hari raya hanya di Radio Media Saluran anda. Okey, Radio Media Saluran anda. Terima kasih buat anda semua kerana masih lagi mendengarkan Radio Media untuk hari ini bersama saya Nazrul dan juga tetamu jemputan kita, iaitu yang berbahagia Brigadier Jeneral Haji Muhammad Hamzah bin Adam, Timbalan Ketua Pengarah Dasar dan Pengurusan Kagat, yang akan menceritakan bersempena dengan hari ulang tahun Kor Agama Angkatan Tentera ataupun Kagat yang ke-38 tahun. Okey tuan, tadi dah cerita tentang sejarah, latar belakang, peranan, aktiviti. Jadi sekarang ni kejayaan lah. Mungkin ada rakan-rakan kita yang nak tahu tentang kejayaan Kagat yang apa orang kata mengharumkan nama Kagat dan juga menyumbangkan kepada ATM sendiri. Ya, saudara Nazrul, dalam tempoh 38 tahun kita memberi perkhidmatan dan berdiri sama tinggi dengan kor-kor lain. Jadi kita dalam Kagat ini di antara perkara yang menyumbang kepada ATM ini di antaranya ialah 991. Kita nak sebut di sini bagaimana salah satu dasar pembinaan mental dan kerohanian ATM. Di situ disebutkan bagaimana setiap warga ATM perlu mengikuti latihan-latihan keagamaan demi untuk memantapkan kerohanian mereka, yang mana mereka ini perlu mengikuti ataupun mengamalkan ibadat ataupun solat serta kuliah-kuliah kelas-kelas diadakan sebanyak 857 jam setahun saja. Itulah yang kita laksanakan di pasukan-pasukan. Melalui arahan inilah yang kita nak jelaskan ataupun nak latih dia punya seluruh warga ATM. Jadi jika sekali mereka ikut dengan sebetulnya 857 jam ini dengan pendedahan sama ada peningkatan ilmu pengetahuan dan dia punya peningkatan ilmu agama, dan juga dia punya berbentuk latihan ibadat, insya-Allah mereka akan mendapat dia punya satu kefahaman yang betul-betul berkenaan hidup beragama. Kemudian di samping itu kejayaan kita yang tidak dinafikan juga bahawa baru ni kita dilanda dengan COVID. Jadi Kagat, untuk makluman Saudara Nazrul, terlibat secara kerjasama kita dengan Jawi untuk menyediakan tim untuk pengurusan jenazah mangsa COVID lah, jenazah COVID. Jadi kita menguruskan hampir 100 jenazah sebenarnya, dan ia memang merupakan satu penugasan yang di antara sumbangan kita kepada negara khususnya, kerana kita sedia maklum bahawa pada peringkat awal negara kita dilanda COVID, jenazah yang ataupun mereka yang meninggal kerana wabak ini amat tinggi, sehingga kan sampai 10 orang ataupun lebih lah kita uruskan lebih 20 orang lah kita uruskan di hospital KL ini dan tempat-tempat yang ditentukan. Jadi kita terus bantu dia punya pengurusan tersebut
pengurusan sembahyang dan perkara yang pengurusan jenazah. Dan begitu juga dengan kita juga ditawarkan masa berlakunya MH370 pada 2014. Kita turut menyertai tim daripada JAKIM untuk menguruskan jenazah mangsa-mangsa yang terlibat dalam peristiwa tersebutlah. Jadi kita dengan tim kita ini membantu tim JAKIM, dan mereka berpuas hati dengan sumbangan yang kita sediakan mereka lah. Di samping itu, kita untuk makluman saudara Nazrul juga, bahawa kita dalam menentukan peningkatan di masjid dan surau. Jadi masjid dan surau ini khususnya pada bulan Ramadan atau bulan-bulan yang sebelumnya telah merupakan satu pusat kegiatan ilmu. Kegiatan ilmu yang di situlah yang kita gerakkan dia punya pendidikan kita yang berasaskan BFU lah. Di antara BFU kita ni ialah pemantapan solat, kemudian bacaan Al-Quran, pemantapan akidah. Jadi melalui pengimarahan dan program-program yang kita laksanakan, mengurangkan dia punya kadar mereka yang buta Al-Quran. Buta Al-Quran, kerana kita sedia maklum bahawa Al-Quran, khususnya kita memperkatakan nuzul Quran pada bulan Ramadan ini misalnya. Jadi kita bukan sekadar nuzul Quran, kita nak anggota kita boleh membaca Al-Quran walaupun merangkak, kerana keyakinan, keimanan kepada Al-Quran merupakan sebahagian daripada rukun iman. Jadi kalau percaya sahaja tanpa boleh baca adalah merupakan satu kerugian. Jadi kita tak mahu anggota kita interaksi dengan Al-Quran kurang. Jadi kita nak mereka boleh baca Quran, dan itulah yang kita gerakkan. Kita laksanakan program gerak gempur Quran untuk mengurangkan satu mereka yang buta Al-Quran. Itu di antara sumbangan kita, Saudara Nazrul. Jadi itulah di antara sumbangan-sumbangan daripada di dalam negara dan juga di luar negara yang telah Kagat sumbangkan untuk ATM khususnya. Tuan, kita sambung lagi apa ni? Jadi sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu Andai Dapat Ku Undur Masa, hanya di Radio Media Saluran anda. Radio Media Saluran anda. Okey, masih lagi bersama saya Nazrul dan juga tetamu jemputan kita untuk hari ini yang hadir untuk menceritakan bersempena dengan Hari Ulang Tahun Kor Agama Angkatan Tentera, iaitu Kagat yang ke-38 tahun. Okey, bersama kita iaitu yang berbahagia Brigadier Jeneral Haji Muhammad Hamzah bin Adam, Timbalan Ketua Pengarah Dasar dan Pengurusan Kagat. Okey tuan, Puan pun dah cerita tentang sejarah, latar belakang, peranan, aktiviti, kejayaan semua, dan kali ini sebagai soalan terakhirlah di mana kita pun hujung-hujung masa kan hari ini, ada tak ataupun apakah transformasi yang dilakukan oleh Kagat sepanjang ataupun dah setelah 38 tahun sepanjang penubuhan Kagat? Okey, Saudara Nazrul, demi untuk memastikan Kagat terus berperanan dan mempunyai satu plan yang khusus berhubung dengan penugasan ataupun pelaksanaan penugasan mereka. Jadi Kagat mempunyai plan strategik Kagat 2021 hingga 2025, yang mana di situ dia memperincikan langkah-langkah ataupun inisiatif strategik kerohanian dalam tempoh 5 tahun, yang mana perlu dipacu dan perlu didokong oleh semua peringkat operasional dan taktikal ATM, yang mana dia melibatkan tentang pemantapan kerohanian, dua bidang utama, iaitu pemantapan kerohanian dan keutuhan organisasi. Pemantapan kerohanian ini dia lebih menjurus kepada pembinaan seorang Muslim, saksiat seorang Muslim, yang mana lebih tekan kepada akidah, menekankan kepada dia punya amalan solat, menekankan kepada bacaan Al-Quran. Jadi program-program ke arah pemantapan ini telah disusun dan kita buat secara bersasar demi untuk memastikan mencapai matlamat dia pada tahun 2025.
Kemudian di samping itu dalam melibatkan tentang keutuhan organisasi, kita sedar bahawa keutuhan organisasi perlu diperkemaskan untuk staf yang membawa ataupun menggerakkan itu staf yang kompeten. Jadi untuk itu kita laksanakan dia punya menghantar mereka-mereka yang berkaitan untuk menyambung pengajian mereka dalam bidang-bidang tertentu, kerana usaha kita untuk mewujudkan pakar-pakar. Contoh misalnya kita nak wujudkan pakar dalam bentuk fiqh misalnya. Jadi kita nak dalam jawatan kagat itu ada pakar fiqh contohnya. Fiqh tentang tauhid misalnya. Sebab kita kena menyediakan ini kerana kita sedia maklum bahawa manusia ini dinamik. Dengan adanya kemudahan sosial sekarang ini, media sosial sekarang ini, kita nak memberikan penerangan yang jelas bahawa kita perlu berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana kita sudah maklum bahawa kalaulah kita tidak mempunyai mereka yang fokus tentang akidah ini, kemungkinan mereka ataupun ada di kalangan tentera kita yang terpengaruh dengan akidah-akidah lain. Contohnya akidah Syiah misalnya. Sebab kita penugasan kita ini, tentera ini di seluruh dunia. Ada di Lebanon, ada di Bosnia, dan saya sendiri sempat berkhidmat di Bosnia dulu. Jadi kita nak supaya kita pergi, ini bezanya perkhidmatan awam dulu dengan tentera. Kalau awam dulu setiap dia punya misi tentera tidak diikuti. Sedangkan sekarang ini dengan adanya peneruskan kita di luar, kita akan ikut demi untuk meneruskan kesinambungan pendidikan itu dan memberikan kesinambungan yang berterusan kepada perkhidmatan keagamaan. Perkhidmatan keagamaan di mana di situ ruang yang boleh kita gunakan untuk bersama dengan tentera. Saya ingat kisah saya dulu, ada masa saya Bosnia dulu, ada selama 6 bulan. Di samping kita buat petrol apa semua tu, dan ruang masa itu kita buat pendidikan. Ada dalam 10 orang 15 orang mereka yang sebelum ini tidak kenal Al-Quran. Lepas 6 bulan dia boleh baca Al-Quran. Sebab apa? Konsisten mereka dengan latihan tersebut. Jadi itu satu perkhidmatan mereka kepada menjual nama negara pun okey, tapi penambahbaikan dia, jati diri dia sebagai Muslim pun kita boleh terapkan ketika mana dalam misi tersebut. Jadi Saudara Nazrul, bahawa sungguh perkhidmatan kagat ini adalah merupakan perkhidmatan yang kita cuba sedupaya untuk memberikan kefahaman hidup beragama, penghayatan agama kepada warga tentera agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia, mereka merasa akan hidup dunia ini, dan juga akan mendapat kesejahteraan hidup di akhirat kelak. Jadi itu di antara yang telah dilaksanakan oleh kagat demi untuk menentukan bahawa warga tentera ini sentiasa terbimbing dan hidup beragama, insya-Allah. InsyaAllah, itulah dia punya transformasi yang kagat buat ya, tuan ya. Okey, berakhirlah sudah untuk perbualan kita bersempena dengan Hari Ulang Tahun Kor Agama Angkatan Tentera Kagat yang ke-38 bersama dengan yang berbahagia Brigadier Jeneral Haji Muhammad Hamzah bin Abdam, Timbalan Ketua Pengarah Dasar dan Pengurusan Kagat. Okey tuan, terima kasih. Saya mewakili Radio Midah mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan kerana sudi hadir ke Konti Radio hari ini, menceritakan sempena dengan HOT Kor Agama Angkatan Tentera ni Kagat ni tuan dan insya-Allah di masa akan datang tuan akan datang lagi, mungkin dalam kapsul tazkirah barangkali ataupun apa saja di masa yang akan datang. Dan untuk hari ini saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada yang berbagi tuan kerana sudi hadir di Radio Media untuk hari ini. Okey.